kerana kejayaan yang dilakukan ingat pada Allah. Sebab itu Nabi SAW pernah sebut sam'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Kata Nabi, 7 golongan yang akan mendapat naungan yang tidak ada naungan di sisi Allah, naungan melainkan di sisi Allah di hari kiamat kelak. Salah satu daripada golongan tersebut iaitu Nabi menyatakan seorang lelaki yang ditawarkan oleh seorang wanita yang cantik yang lagi menarik. Waktu itu diajak orang perempuan ini berzina dengan dia. Lalu pemuda ini mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya orang tak tawar dia buat maksiat, tapi disebut inni akhafullah, aku takut pada Allah, baru dia dapat naungan aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Orang ini termasuk daripada hadis ini meninggalkan satu perbuatan buruk tersebut kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Layaklah dia dalam keadaan yang demikian. Dan orang ini dianggap sebagai orang yang berjaya. Sebab itu dia dipuji. Nah, kita belum tentu lagi tuan-tuan ya. Kalau orang perempuan datang cantik pula tu, terkenal pula tu, orang pun semua tergila-gila kan dia. Tiba-tiba dia ngajak kita buat maksiat tuan-tuan. Belum tentu kita lepas ya. Dan kalau kita lepas, kita kata inni akhafullah. Bukan kerana aku ni Tok Imam tak adil, bukan sebab Tok Imam tu, tapi sebab dia aku takut pada Allah Subhanahu baru dia dianggap sebagai berjaya. Sebab tu nak tengok orang berjaya, tengok waktu dia diuji, bukan tengok waktu dia tidak diuji kan. Aku ni berjaya mengelak diri daripada rasuah sebab dia tak pernah kena tawar rasuah pun. Orang tak pernah kena tawar rasuah ni tuan-tuan. Dia tak tahu apa perasaannya ketika menerima rasuah tersebut. Tapi cuma orang pernah bunuh dia rasuah tuan-tuan. Waktu tu dia mau diuji sebenarnya. Kalau dia kata apa tak nak, 200,000 juta sikit sangat contoh kan, banyak sangat dan sebagainya. Itu tak. Itu baru dia dianggap sebagai orang percaya sebab baru dia uji. Sebab itu kita bolehlah mengata orang apalah orang tu rasuah. Kita marah orang tu rasuah, tapi kita belum diuji. Belum tentu kalau kita tengok jumlah banyak tu kita akan rasa aku tak ya, aku memang tolak rasuah. Tapi belum tentu kalau dia dibunuh dengan jumlah itu dia akan menolak. Kemudian kata kau sikit je lah kan, ada orang begitu. Ish banyak sangat, sikit je lah. Rasuah tu lah. Ini rasuah banyak jenis tuan-tuan. Contoh terbaru dia berbincang dengan sisi pagi tadi tuan-tuan. Ada satu kes berlaku, bukan kes, rupanya dah jadi amalan. Saya pun takutlah, benda ni sebenarnya rasuah tapi orang anggap benda ni perbuatan biasa. Contoh, kita dah buat LO dengan kerajaan. LO dengan kerajaan ni kadang-kadang orang yang meluluskan apa nama, katalah kita sebuah syarikat nak minta satu projek, dapat satu projek. Tetapi biasanya orang yang akan meluluskan projek, aku boleh bagi kamu projek ni, cuma nak minta sikit duit untuk tabung kebajikan. Tabung kebajikan tempat tu. Tempat tu maknanya kalau persatuan Sabatan ni kira dia nak buat family day lah hujung tahun dah cerita kan, tabung kebajikan ataupun kelab sukan. Ada biasa kan, ada kelab sukan, tabung kebajikan. Aku boleh bagi kamu projek tu, masuk tabung sikit lah, bagilah sumbangan sikit, sumbangan dengan tempat tabung boleh. Boleh tak? Jadi bila ada orang saya tunjuk pada itu, bincang balik rasuah tuan. Walaupun bukan untuk tujuan diri, bukan aku ambil pun. Tapi yang kita tahu kalau masuk tabung kebajikan pun, kalau family day daripada buat dekat apa nama, sekadar dekat buat dekat pusat dakwah, buat dekat ni dekat Melaka, boleh pergi Ifah Musa ya. Jadi sebenarnya itu juga sebenarnya rasuah. Tapi bila kita tanya, ini amalan yang biasa berlaku, itu tak boleh. Tapi ini rasuah. Maka syarat untuk menandatangani itu mesti diberikan derma kepada, walaupun bukan pada individu, pada kelab sukan dan sebagainya, dia juga boleh termasuk di dalam rasuah. Yang ini kebimbangan yang berlaku dan sebenarnya kita belum tahu. Sayangnya tuan-tuan, yang sebut orang itu adalah orang ulama. Jadi yang melakukan perbuatan tersebut seorang yang takut saya mendengar tuan-tuan, kadang dia agak benda ni dah biasa. Ustaz dah biasa dah benda ni, dia nak rujuk juga. Saya kata tak boleh rasuah. Tapi dia kata benda tu dah dipraktikkan sejak zaman berzaman. Jadi seolah-olah tidak anggap sebagai perbuatan rasuah.
Jadi itulah di antara perkara ujian yang perlu untuk kita hadapi. Sebab itu orang yang meninggalkan satu perbuatan hanya saja kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu, bahawa dianggap orang yang pertama menerima ganjaran di sisi Allah, dan kita boleh mengkategorikan mereka ini sebagai orang yang berjaya di dalam kehidupan ini kerana berjaya mengharui ujian yang besar. Itulah di antara pelajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu kebaikan kepada kita, dan alhamdulillah kita masuk bulan Ramadan ini, dan Allah Taala akan memberikan ganjaran itu sendiri kepada kita berdasarkan hadisnya. Kata Nabi SAW, kullu amalin ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Nabi SAW, dia kata semua anak Adam itu adalah bagi Allah Ta'ala. Semua amalan anak Adam itu adalah baginya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa ini adalah untukku, kata Allah, dan akulah yang akan memberi ganjaran kepada orang yang berpuasa tersebut. Inilah di antara kebaikan yang mungkin kita boleh kejar terbaik ini, melipat gandakan amalan. Dan mungkin peringatan kepada kita, jangan kita melipat gandakan dosa, kerana ini adalah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap amal dosa yang kita lakukan itu boleh menyebabkan dosa kita berganda juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Allah membantu kita. Saya rasa cukup sekali pada malam ini, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.